setuju dengan pendirian Perdana Menteri ini. Masalah pengalaman pengajaran tahun 92 bahawa mengkritik Perdana Menteri bukan sahaja dalam soal-soal yang besar dan utama dan lainnya, tentang wawancara menggunakan bahasa Inggeris pun sudah cukup untuk menjadikan orang ini terpecat daripada jawatan mereka. Jadi dalam kes ini saya tahu amat sangat bahawa di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO berbagai peringkat pun ada perasaan tidak puas hati, tidak setuju dan sebagainya, tetapi takut dan ingatkan pengalaman tahun 92 itu, maka mereka memilih untuk tidak secara terbuka menentang. Jadi kami sebenarnya melakukan tugas ini bagi pihak sahabat-sahabat dan ahli-ahli yang mempunyai sikap yang kita faham sangat. Datuk Pengerusi, satu lagi perkara yang saya ingin ambil kesempatan, ialah bahawa di bawah Menteri Pendidikan ini, masalah pendidikan tinggi sudah nampak amat bercelaru. Contoh yang terakhir yang saya baca dalam The Star dan akhbar-akhbar lain ialah bahawa satu parti komponen Barisan Nasional telah dengan terbuka mengumumkan, iaitulah pemimpin-pemimpin MCA semuanya diwajibkan untuk mencari wang untuk menjaga dan mewujudkan tabung bagi Universiti Tunku Abdul Rahman atau UNITA. Pemimpin-pemimpin MCA bertaraf menteri, matlamatnya kena cari 2 juta ringgit. Timbalan menteri RM500. Timbalan yang dipertua Dewan Rakyat pun RM350,000. Setiausaha Parlimen RM300,000, ahli Parlimen RM200,000, senator RM100,000. Persoalannya, adakah tidak ini memberikan gambaran yang amat tidak baik untuk negara ini? Bahawa nak mewujudkan satu universiti, parti sebahagian daripada kerajaan terpaksa mewajibkan menteri-menteri, timbalan menteri, timbalan speaker semua kena cari wang. Soal pertama. Soal kedua, tidakkah ini memungkinkan munculnya, timbulnya unsur-unsur salah guna kuasa untuk dapatkan 2 juta, unsur-unsur rasuah malah? Mungkin, saya bukan menuduh, mungkin akan berlaku jika ini anggapan yang momana. Ini anggapan yang momana. Ya. Dan pada saya, adakah tidak Kementerian Pendidikan benar-benar melihat kepada dasar perlembagaan parti MCA, sama ada membolehkan mereka secara rasmi menubuhkan universiti, secara rasmi terbuka mengarahkan pemimpinan mereka untuk mengumpul dana seperti ini. Jika tidak terdapat dalam perlembagaan parti membolehkan parti menubuhkan universiti, adakah ini tidak bermakna bahawa sekali lagi Menteri Pendidikan cuai dalam tugas dan tanggungjawabnya mengawal penubuhan universiti dan mengawal supaya tidak boleh parti-parti politik secara sewenang-wenangnya mencari wang dan menubuhkan universiti itu? Silakan. Datuk Pengerusi, sebelum tumpak lupa, saya ingin bertanya, sedar atau tidak sejak kebelakangan ini, bila soalan peperiksaan dulu dibuat di England dan dibawa ke sini, tak pernah kita dengar bocor. Sekarang ini tiap-tiap tahun soalan bocor. Salahnya, bocornya tahun ni apa ni? Silap paper lah, macam-macam. Apa jadi dah dengan Kementerian Pendidikan ni? Banding dengan 10 tahun dulu ataupun sebelum kita kata peperiksaan ini dibuat oleh Cambridge dan sekarang ni dikendalikan di sini, begitu teruk sekali sehingga berlaku berbagai-bagai kebocoran. Apa jadi? Potong gaji RM10 ni tak cukup ni. Jadi minta komen sikit tentang bocor soalan ni cukup dan kertas salah macam-macam berlaku sekarang. Minta tumpat jangan lupa sebutkan ni. Terima kasih yang berhormat Kuala Kedah. Memang kita lihat dan saya nampak bahawa untuk mengendalikan universiti pemeriksaan awam yang paling rendah tarafnya, iaitu PMR, terdapat kesilapan-kesilapan yang amat banyak. Dalam satu kertas bahasa Inggeris, saya fikir kementerian hanya buat keputusan jumlah penuh markah tidak lagi 100. Kerana soalan yang salah itu 21 markah, saya fikir
maka jumlah penuh dianggap 79 markah. Maka guru-guru dan kementerian dan jabatan diberikan peranan untuk menjadikan 79% itu seperti sama dengan 100% dan olah dan ubah dan rakamlah cara untuk menjadikan ianya sama seperti 100. Ini saya fikir adalah insiden-insiden dasar-dasar yang amat memalukan kita, dan dengan itu kita menuntut supaya gaji menteri dipotong RM10. Terima kasih. Ada yang mohon. Pangkerap. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, Datuk Pengurusi. Masalah bahasa adalah merupakan salah satu daripada perkara yang cukup penting dalam kehidupan. Oleh sebab itu adalah menjadi satu syarat ketika hendak menggubal perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dahulu, iaitulah bahasa Melayu mestilah menjadi bahasa kebangsaan yang rasmi. Pihak UMNO dan pihak yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan akan menyanggah bahawasanya dengan cara yang dilakukan ini tidaklah merupakan satu pengkhianatan kepada bahasa Melayu. Tetapi kita mesti fikir bahawa sains dan matematik bukanlah merupakan salah satu daripada perkara subjek yang boleh mempertingkatkan bahasa sebab dia teknikal. Jadi oleh sebab itu, kalau kita katakan sains dan khususnya dalam bidang sains, komponen sains itu terlalu banyak. Kalau sekiranya komponen ini dijalankan, sains dan matematik ini dijalankan dalam bahasa Inggeris, maka pengajaran yang akan berlaku dalam kelas nanti semuanya dalam bahasa Inggeris kecuali bahasa Melayu saja. Oleh sebab itulah maka kita katakan bahawa pelaksanaan ini merupakan satu pengkhianatan kepada bahasa Melayu. Sebab pihak-pihak yang merangka ataupun berusaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bukan dilakukan dalam masa sebulan dua atau setahun dua, 3 dekad lebih. Sebelum daripada kita mencapai satu kemajuan, tahap kemajuan bahasa, maka kita terpaksa import guru-guru daripada Indonesia. Mereka lah yang mengajar sains dan matematik ini dalam bahasa Melayu. Dan pihak-pihak yang merangka istilah-istilah itu mengambil masa yang cukup lama dan habiskan waktu, wang ringgit dan sebagainya. Dan sekarang ini kita dapat mengumpul hampir 800,000 istilah. Jadi kalau sekiranya semua dilakukan dalam bahasa Inggeris, maka semua istilah itu akan masuk dalam museum. Bayangkan, akan sia-sia sahaja. Dan seolah-olah kita sendiri menyatakan bahawasanya bahasa Melayu tidak layak menjadi bahasa ilmu. Sedangkan Melayu adalah pernah menempah tamadun yang tinggi. Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca pada masa ketika dulu. Jadi setelah kedatangan Inggris, kedatangan penjajah, maka barulah bahasa-bahasa itu diketepikan. Quran telah memberitahu kita bahawa innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadzalika yaf'alun. Penjajah apabila masuk menjajah sesebuah negara, dia mesti hapuskan, hancurkan negara itu dan menjadikan bahasa bangsa yang mulia itu sebagai bangsa yang hina. Jadi bermula daripada situlah maka bangsa Melayu ini telah dianggap sebagai bangsa yang tidak bertamadun. Jadi oleh sebab itu, apabila kita nak mendaulatkan bahasa Melayu, kita mesti berfikir bahawasanya bahasa Melayu itu mesti dijadikan bahasa ilmu. Bahasa ilmu. Padang Terak seorang ahli akademik macam juga Sungai Petani. Rakan-rakan Padang Terak seperti Profesor Engku Aziz, saya ulang lagi sekali, Profesor Muhammad Haji Saleh, sastrawan negara, Profesor Ainudin Wahid, Profesor Nik Safiah yang menentang nak balik ajar matematik dan sains. Adakah mereka ini penyokong PAS yang membuta tuli menentang, atau berdasarkan pengalaman mereka menjadi profesor universiti bahawa keadaan sekarang kalau dilaksanakan yang akan tertinggalnya ialah orang Melayu itu sendiri, menurut Profesor Engku Aziz. Bahkan Profesor Engku Aziz mengeluarkan kata-kata yang paling keras, dia kata adalah bodoh nak rombak apa yang ada ini, sedangkan
Yang ada ini pun kita belum mampu, tambah pula yang baru datang, dia banyak buat kajian